Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya puji-pujian itu adalah milik Allah. Kita memujinya, kita memohon bantuan daripadanya, kita mohon ampun daripadanya, kita mohon berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan diri kita dan daripada keburukan amalan kita. Siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahawa Muhammad hamba Allah dan utusannya. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung lagi bacaan kitab kecil kita ni, Tahsinul Bait Minasyaitan. Tahsinul Bait Minasyaitan. Membenteng rumah daripada syaitan. Dan malam ini kita telah sampai ke benteng yang ke-7. Minggu lepas, minggu sebelum ni, kita masuk benteng yang ke-6, iaitu sucikan rumah daripada suara iblis. Iaitu apa yang disebutkan sebagai suara iblis ialah muzik. Okey. Jadi malam ni kita teruskan tajuk yang seterusnya, iaitu Tathhirul Bait Minal Ajras, ataupun terjemahannya menyucikan rumah daripada loceng-loceng. InsyaAllah malam ini kita akan pelajari yang pertamanya, cara ke-7 atau benteng ke-7. Cara ke-7, membenteng rumah daripada syaitan, seperti yang dicadangkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Kemudian kita akan pelajari insyaAllah beberapa hadis tentang loceng. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari juga dalam hadis tersebut disebutkan juga tentang mungkin ada sifat malaikat yang boleh kita pelajari daripada hadis yang akan kita pelajari malam ni. Kemudian insya-Allah kita juga akan pelajari juga tentang sifat syaitan daripada hadis-hadis yang kita akan baca nanti. Dan kemudian sebelum kita tamatkan, kita akan buat sedikit kesimpulan daripada apa yang kita baca malam ni, insya-Allah. Jadi benteng yang ke-7 ni, Tathhirul Bait Minal Ajras, yakni sucikan rumah daripada loceng.
Okey, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali memulakan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang kedua juga hadis daripada Abu Hurairah. Kita baca hadis yang pertama dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-jarasu mazamirus syaitan. Al-jarasu mazamirus syaitan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, loceng itu adalah seruling syaitan. Loceng itu adalah seruling syaitan. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahibul malaikatu rufqatan fiha kalbun au jarasun. La tusahibu al-malaikatu rufqatan fiha kalbun au jarasun. Malaikat tidak akan menemani ataupun berkawan. Malaikat tidak akan menemani ataupun tidak akan bersama ataupun tidak akan berkawan bersama rufqatan, rombongan yang padanya ada anjing ataupun loceng. Malaikat tidak akan menemani atau bersama atau berkawan dengan satu rombongan yang padanya ada anjing atau loceng. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahih dan Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Okay, daripada dua-dua hadis ni kita pelajari bahawa yang pertama, loceng adalah seruling syaitan. Syaitan dia anggap loceng adalah seruling dia. Maknanya dia adalah kesukaan syaitan lah, seruling ni. Maknanya biasanya orang nak berhibur kan. Orang nak berhibur, dia akan guna seruling. Ada jenis orang yang bila dia nak berhibur, dia dengar orang main seruling ataupun dia sendiri tiup seruling. Syaitan bila dia nak berhibur, mungkin wallahu alam, dia dengar loceng. Jadi dari sini kita dapat faham juga boleh jadi syaitan suka loceng. Syaitan suka loceng. Loceng adalah salah satu daripada kegemaran syaitan. Yang ketiga, daripada kedua hadis ini kita pelajari bahawa malaikat, yang pertamanya malaikat tak suka anjing. Malaikat tak suka anjing. Jadi dia, kalau dalam satu rombongan tu, hadis yang kedua tadi, malaikat tidak akan bersama dengan rombongan. Sebab orang Arab ataupun pemilik unta, sama ada orang Arab, orang Afrika, orang India, mereka suka letak loceng dekat unta mereka. Jadi wallahualam, mungkin orang Islam zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW sebut pasal hadis ni, mungkin mereka dah tak letak, dah tak gantung loceng dekat unta mereka. Tapi secara umumnya, bila ada
ada orang memiliki unta, ada kemungkinan besar dia akan gantung loceng pada pada leher ataupun kaki unta mereka. Dan bila mereka bergerak dalam satu rombongan, inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu malaikat tidak akan menemani satu rombongan yang ada padanya anjing atau loceng. Kemudian daripada hadis ini juga kita juga pelajari bahawa malaikat tak suka loceng. Malaikat tak suka loceng. Kenapa? Wal malaikatu jundur rahman. Dan malaikat ini karangan Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Dia kata malaikat ni ialah tentera Ar-Rahman, tentera kepada Allah, Allah Ar-Rahman. Wahum daiman fi harbin ma'a jundi syaitan, fa idza takhallat anhum junudur rahman istahwadat alaihim junudus syaitan. Malaikat itu ialah tentera Ar-Rahman, tentera Allah, dan mereka sentiasa dalam peperangan bersama tentera syaitan. Maka apabila takhallat anhum junudur rahman, bila tentera Allah dari golongan malaikat ni tak ada, yang akan datang kepada mereka ialah tentera syaitan. Istahwadat alaihim junudus syaitan. Jadi tentera syaitan akan ambil alih. Kalau dalam rombongan unta tu, malaikat, tentera Allah dari kalangan malaikat ni dah tak teman rombongan tu. Jadi apa akan berlaku? Tentera syaitan akan ambil alih. Tentera iblis akan ambil alih. Iaitu syaitan-syaitan lah. Dialah, syaitan-syaitan ni ialah yang akan menemani rombongan yang ada loceng tu. Rombongan unta-unta yang ada loceng dan ada anjing. Jadi dari sini menurut Syekh Wahid, malaikat adalah tentera Allah. Walakin al-jaras al-maqsud bin-nahyi huwa ma ashbaha naqus al-kanisah bis-sawti aw al-shakli. Wa min huna yakhruj min al-hukm. Takat ni dulu. Akan tetapi, kata Syekh Wahid, loceng yang dimaksudkan dengan larangan ini ialah loceng yang menyerupai loceng gereja dari segi bunyinya ataupun dari segi bentuknya. Loceng tu bunyi macam bunyi loceng gereja ataupun bentuknya macam bentuk loceng gereja. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Syekh ni? Maksudnya loceng ini adalah lambang agama Kristian. Dan Nabi SAW tak suka. Nabi SAW tak suka kalau orang Islam ni menyerupai agama Kristian. Sebab tu Nabi SAW selalu kadang-kadang Nabi SAW salah satunya Nabi SAW larang kita daripada menyerupai orang Kristian dan orang Yahudi dari segi janggut. Yang lelaki janggut. Kalau kita, Nabi SAW larang kita yang lelaki ni cukur janggut. Lepas tu tinggalkan misai. Sebab ia menyerupai sama ada Yahudi ataupun Nasrani, orang Kristian.
Itu yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW tak suka kalau kita dalam perayaan kita menyerupai perayaan orang lain. Kita ada perayaan kita sendiri. Tak boleh tiru perayaan agama orang lain. Kemudian contoh yang ketiga, Nabi SAW juga tak suka salib sebenarnya. Kalau ada dalam rumah salib pun mungkin akan ada dalam tajuk ni pasal salib. Mana kita tak boleh simpan sesuatu yang seperti salib. Okey, jadi dari sini loceng adalah lambang agama Kristian. Jadi boleh jadi dengan sebab itu tidak disukai kalau kita simpan loceng. Itu satu sebab lagi lah. Satu sebab lagi ialah loceng ini tak disukai oleh malaikat. Tadi Syekh kata bukan yang dimaksudkan semua jenis loceng. Yang dimaksudkan loceng yang malaikat tak suka ni, loceng yang menyerupai bentuk loceng gereja dan bunyi menyerupai bunyi loceng gereja. Jadi Syekh kata tadi, wa min huna yakhruj min al-hukum. Jadi dari perkara ini terkeluarlah daripada hukum loceng nada dering. Nada dering loceng telefon, dia kata. Loceng telefon. Wa kadzalika mu'dham ajrasil buyut. Begitu juga loceng rumah kebanyakannya terkeluar daripada loceng yang dimaksudkan ni. Maksudnya loceng yang kita tekan tu, ding dong, ding dong, tekan bunyi bunyi macam tu, itu tak termasuk dalam larangan yang dimaksudkan dalam hadis ni. Okey, melainkan loceng tu ma asbaha naqus al-kanisah bis sauti mithl jaras alladhi yarin runnatan wahidatan thumma yaskut wa hakadha. Kecuali dia cakap kalau loceng rumah kita tu kita tekan bunyi macam bunyi gereja, bunyi loceng gereja, itu pun termasuk dalam larangan. Ataupun kalau loceng handphone kita bunyi macam bunyi loceng gereja, itu pun termasuk dalam larangan. Wa kadzalika yadkhulu fi nahyi jarasu sa'atin jarasa sa'ah al-ha'id sa'atil ha'id sa'atil ha'id allati tusamma bil bandul fa innahu yushbihu naqus al-kanisah bis sawt. Dan begitu juga kata Syekh Wahid, termasuk dalam larangan loceng jam dinding yang dinamakan sebagai bandul. Ini dalam bahasa Arab bandul. Fa innahu, kerana ia menyerupai loceng gereja pada bunyinya. Pada bunyi bandul ni, jam, ada sejenis jam dinding. Nanti kita tunjuk gambar dia, insya-Allah. Jam bandul ni termasuk dalam larangan sebab bunyi dia sama dengan bunyi loceng gereja. Wa ahabbu an unabbih ala tahrim al-jaras al-musiqi la min jihati syabhihi binaqus an-nasara walakin min jihah kaunihi min mazamir asy-syaitan allati marra at-tanbih 'alayha. Syekh Wahid lagi, dan aku suka untuk memberi peringatan
tentang pengharaman loceng ataupun nada dering berbentuk muzik, bukan kerana ia menyerupai loceng orang Kristian, akan tetapi kerana ia termasuk dalam mazamir syaitan allati marra tanbih alaih, yang kita dah bincang sebelum ni. Maknanya Syekh nak bagi peringatan, kalau nada dering kita bukan dalam bentuk loceng yang menyerupai loceng orang Kristian ataupun loceng rumah kita, dia tak sama macam loceng gereja, loceng orang Kristian. Tetapi kalau ia dalam bentuk muzik, bunyi tu dia keluar bunyi muzik, bukan dia bunyi buzz ke bunyi bunyi yang bukan muzik, maka yang ni juga tak boleh, dilarang. Tapi bukan sebab dia menyerupai loceng gereja, tapi sebab ia adalah sesuatu yang syaitan suka juga. Ia adalah mazamir syaitan, termasuk dalam seruling syaitan, termasuk dalam seruling syaitan. Jadi daripada apa yang Syekh Wahid sebutkan ni, kita pelajari antaranya loceng yang dimaksudkan ialah yang menyerupai loceng gereja dari segi bunyinya dan dari segi bentuknya. Walaupun kalau ada loceng yang bunyi dia bunyi muzik, loceng rumah contohnya bunyi muzik, ini juga disukai oleh syaitan. Bukan sebab dia sama dengan loceng gereja, tapi memang syaitan suka muzik. Dan yang ke-10, satu lagi apa yang kita pelajari daripada tajuk ini, alat muzik juga adalah merupakan seruling syaitan. Okey, ini contoh loceng. Ni mungkin bukan loceng orang Kristian, tapi ini loceng rasanya macam loceng orang Hindu. Jadi Nabi SAW tak suka kita merupai agama lain. Dari segi loceng pun termasuklah perkara yang Nabi SAW tak suka. Ini loceng gereja. Biasanya loceng ni ada di gereja. Wallahu a'lam, mungkin mereka gunakan loceng ni untuk panggil orang Kristian datang ke gereja. Jadi loceng ni zaman Nabi SAW, ia merupakan lambang kepada agama Kristian. Ini loceng yang digantungkan pada leher unta. Ini termasuk juga loceng ni. Tapi loceng yang disebutkan dalam hadis ni bukan merujuk kepada loceng ni. Loceng ni nama dia Juljul, bukan Jaros. Jaros ini. Ini Jaros. Ini dipanggil dalam hadis dipanggil Juljul. Ada juga hadis yang sebut pasal loceng ni, Juljul. Kami kita tengok hadis ni, insya-Allah. Ini Juljul juga. Pun ada hadis yang larang, tak boleh pakaikan loceng, ataupun malaikat dia tak nak teman orang yang ada loceng macam ni. Ini mazamir, mizmar syaitan. Mizmar tu seruling. Inilah contoh alat muzik yang dipanggil mizmar.
Okey, sebelum kita masuk yang ni, kita nak tengok sikit. Alright. Okey. Ini hadis yang dimasukkan, iaitu hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, la tadkhulul malaikatu baitan fihi juljul wala jaras wala tushibul malaikatu rufqatan fiha jarasun. Malaikat tak mahu masuk dan masuk ke dalam rumah, ke dalam satu rumah yang dalamnya terdapat loceng. Ni juljul ni loceng kecil yang kita tunjuk tadi. Wala jarasun. Jarasun ni loceng besar. Juljul ni macam loceng Doraemon tu. Jarasun ni macam loceng gereja. Dan hadis ni sebut pasal rumah. Syekh Wahid tak sebut hadis ni dalam buku dia, tapi ada hadis ni. Dan Syekh Wahid menyebutkan pasal rombongan tadi. Jadi termasuklah bukan loceng yang berbentuk gereja sahaja, termasuk juga loceng kecil seperti yang disebutkan di sini, jul-jul. Dan dalam syarahan hadis ni disebutkan bahawa malaikat yang tak masuk ke rumah yang ada loceng ni ialah malaikat yang membawa rahmat. Mereka ini tak boleh masuk dalam rumah, tak masuk dalam rumah yang ada loceng. Tetapi malaikat al-hafazah memang ada dalam rumah kita, sebab malaikat hafazah ni sentiasa bersama kita. Memang tugas dia untuk bersama dengan kita. Dan satu lagi, malaikat maut juga dia memang masuk lah. Yang tak masuk ni malaikat yang membawa rahmat. Okey, sekali lagi berkaitan dengan hadis yang kita baru baca tadi. Loceng ni, ini yang disebut jul-jul tadi. Jul-jul lah ni, loceng kecil. Okey, jadi itu saja malam ini. Alhamdulillah, kita telah pun mempelajari cara ketujuh untuk membenteng rumah daripada syaitan, iaitu dengan membersihkan, menyucikan rumah kita daripada loceng-loceng, supaya malaikat rahmat boleh masuk. Kalau malaikat rahmat tak masuk, maknanya syaitan akan masuk. Dan yang kedua, kita telah mempelajari 3 hadis tentang loceng tadi. Yang 2 hadis disebutkan oleh Syekh Wahid dalam buku dia, dan satu hadis kita baca daripada luar buku beliau, tapi berkaitan dengan suka anjing. Jadi malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Malaikat rahmat yang dimasukkan tu. Kemudian yang keempat, kita juga mempelajari beberapa sifat syaitan. Syaitan sukakan muzik antaranya. Dan bagi syaitan, loceng itu ialah seruling mereka. Ini antara sifat syaitan. Jadi kesimpulannya, daripada sini, hendaklah kita membersihkan rumah kita daripada loceng, supaya
malaikat boleh masuk dan supaya syaitan tak suka masuk dalam rumah kita. Bila ada malaikat. Okey, sebelum kita tamatkan, kita tengok ada satu ada quiz sikit. Okey. Okey, boleh nampak? Okey, hangman. Cuba teka perkataan ni. Kita ada sebut dalam pelajaran kita tadi. Okey. Jadi sila pilih huruf anda. Siapa nak mula dulu? Ladies first. Ladies first. Yun. Huruf anda. Huruf A. B. A. B. Ha? A. A. Untuk A. A. Oh, A ada 3 A. Yeay. Ha? Okey, Firdaus. Mana Firdaus ni? Suara tak buka. Suara tak buka, Firdaus. Ke line tak clear? Itu hilang. Allah. Dah. Okey, skip. Tu sebalik. Okey, Firdaus. Huruf apa? Dua saat. Satu. Dua. Habis dah. Lambat. J. J. J tak ada. Salah. Okey, Niyun. Huruf H. H. Tak ada. Firdaus. S. M. Malaysia. F. Firdaus ke F. S. S. Selangor. F. Selangor. Okey. Tak ada S. Teka je tak ada. S. Satu. Niyun. Selangor. Huruf Niyun dulu. N. N. New Zealand. N tak ada. Semua tak ada ni. Okey. Firdaus. P. Penang. Apa? Penang. P. Penang. Tada. Hai, tinggal satu.
Yun. Huruf T. T. Terengganu. Ah. Ada. Okey, satu T. Oi. L. Ah, Lori. Lori. lori L. M. Ada. Ada. M. M. Yeah. Malaysia. I. I. Okey. Yeah. Tahu dah. Saya nak. Okey. Malaikat. 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 Okey, malaikat. Wow. Betul. betul. Okey, satu lagi. Last. Tidak dulu. Pin nak main tak? Okey. Macam je. Tidak dulu. S. S Selangor. Tak ada. A dulu. A. Apple. A. Yeah. A. Yeah. Naam. Ada A satu. Firdaus. Malaikat. I. I. Tak ada. I. Ikan. I. Tak ada. R. Rasul. R. Rahsia. Ah. Okey, ada. U. Uganda. Ha. U. Firdaus apa? Selesaikan. Selesaikan boleh. Ha. Gereja. Gereja. Betul. Gereja. Yeay. Okey, itu saja malam ni. Jadi gereja yang kita perkataan ni kita dapat daripada loceng gereja. Nabi SAW kata malaikat tak suka kalau ada loceng dalam rumah kita, dan yang dimaksudkan dengan loceng tu loceng yang menyerupai loceng gereja dari segi bentuk dan dari segi bunyi. Dan yang tadi malaikat tak suka kalau ada dalam rumah kita ada loceng yang tak suka loceng. Jadi itu saja malam ni. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi